Malam ni insya-Allah saya nak cuba dedahkan sikit. Sikit je, bukannya banyak pun yang boleh saya nak dedahkan. Tentang mengenai bagaimana alam yang menyukarkan dan alam yang menyedihkan dan alam yang penuh dengan ulat-ulat yang Rasulullah sebut, alam yang menyeksakan bagi sesiapa yang tak bersiap. Bagi siapa-siapa yang dia tak ada persiapan untuk menghadapi alam ini, dia akan mulakan satu kehidupan yang Rasulullah sebut, siapa-siapa yang diturunkan dalam kubur dia, dia mula selamat saja dalam kubur dia, selamatlah di alam yang ketiga, alam yang keempat dan alam yang kelima. Siapa-siapa yang dia mula turun di alam barzah sekejap lagi, tiba-tiba dia tak selamat, dia tak akan selamat waktu mana depan nanti, dia payah nak selamat sampai ke alam yang kelima yang disebut dengan alam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Maknanya apa dia? Alam yang sekejap lagi kita akan sampai ini alam yang paling penting dalam hidup. Alam yang kita sedang corak sekarang ini. Kita perlu siapkan diri kita. Tak boleh kita ni nak kita rasa tak apa. Orang sebut pada kita, dah bersiap ke belum? Saya tak apa, saya mati nanti ada budak-budak tahfiz yang tolong baca Quran. Dia tak boleh sebut, kalau saya mati nanti, kalau saya masuk dalam kubur nanti ada orang sembahyang jenazah saya. Dia tak boleh sebut, nanti kalau saya meninggal dunia nanti, ada orang hantar jenazah saya ke kubur. Kemudian orang akan kebumikan jenazah saya begitu saja. Tak boleh berhenti begitu. Hidup sebagai seorang mukmin kena fikir macam mana kita bila malam pertama kita di dalam kubur. Pernah tak ayah-ayah, ibu-ibu mula membayangkan bila orang dah mula letak jenazah kita dalam kubur, waktu mana orang letak jenazah kita dalam kubur, orang tutup je lian lahap kita, nampak hujung kaki kita, berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Kemudian orang dah mula tinggalkan kubur kita. Kita dah mula di sesi soal jawab. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Mula-mula sekali kita berada di alam yang disebut dengan alam barzah. Kita mula membayangkan jawapan yang lancar daripada mulut kita. Menjawab. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, pertanyaan yang jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, malaikat akan tanya, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka. Ditanya-tanya soalan ini. Dan di waktu tersebut, mulut kita ni mula boleh jawab. Jawab. Tanyaan tersebut jawab dengan lancar. Bila kita jawab je, di waktu itu, tiba-tiba kubur kita menjadi lapang. Terbuka satu-satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, luas kubur kita ni, paling tidak, seluas lebih kurang 270 hasta. 270 hasta, 70 lebih kurang 270 kaki. Diluaskan kubur kita ni, di saat mana berubah kubur kita menjadi warna hijau yang cantik. Kemudian bau wangi yang indah. Bauan rumput-rumput mula tumbuh. Kemudian bau semerbak wangian raihan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala mula datang pada kubur kita. Dan mula kita, roh kita dilonjak naik ke atas. Dan kita kedengaran roh-roh yang lain datang untuk mula ziarah yang disebut dengan roh-roh kita ini sendiri. Waktu mana malam pertama kita berada di alam barzah. Ini bagi orang mukmin. Tapi cuba kita bayangkan. Pernah tak kita bayangkan? Bila ditanya oleh malaikat, ma rabbuka. Start daripada pertanyaan malaikat, ma rabbuka. Tiba-tiba bunyi gerham masing-masing. Bunyi, kak. Tak lepas nak menjawab. Mula tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Diulang dan diulang. Pertanyaan ni diulang dan diulang oleh malaikat. Tanya 3 kali saja. Dalam hadis Rasulullah sebut, tanya kali yang pertama, lekat. Dia gerham dia. Pertanyaan kali yang kedua, bunyi kak nak lepas. Tak boleh. Mulut dia nak sebut. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Rasulullah, ya Rasulullah, waktu tu roh kita bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah sebut, roh ni masuk di bahagian kepala masing-masing. Ada yang masuk sampai ke bahagian dada masing-masing. Ada yang masuk sampai ke bahagian perut masing-masing. Ditanya oleh malaikat. Tiba-tiba na'udzubillah min dzalik, keluar ular hitam daripada hujung kaki kita. Ular sebesar tengkuk unta. Rasulullah sebut demikian. Dalam keadaan dengusan.
Api yang keluar daripada mulutnya mula membelit kaki kita. Pernah kita bayang tak macam mana kita nak jawab pertanyaan malaikat itu, kemudian kita nak lepas soalan-soalan pertanyaan itu, kemudian kita nak lepas daripada ular yang mula membelit kaki kita, mematahkan tulang-tulang kita tersebut. Pernah bayang tak dalam hidup kita, ayah-ayah, ibu-ibu, dah seminggu dah kita dalam kubur, tak selesai lagi pertanyaan malaikat munkar dan nakir, masih lagi ditanya dan ditanya, dah sebulan, dah setahun, masih lagi tak selesai pertanyaan ini. Tiba-tiba mulut masing-masing meraung, mulut sebut, qala rabbirji'un, malaikat, saya nak kembali hidup, nak hidup balik di atas dunia. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan jangan ulang kalimah ni dalam kubur sekejap lagi. Jangan ada pun orang kulim ni malam ni tiba-tiba mulut masing-masing sebut qala rabbirji'un. Malaikat, saya nak hidup balik. Saya nak hidup balik. Sebut pada malaikat. Malaikat ulang tanya. Kenapa? Kalau saya boleh hidup balik, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Malaikat jawab pada dia. Malaikat tengking dia. Kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut kamu je ulang kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Sedangkan kamu sedang melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik. Pernah tak kita bayang macam mana saat kita bangun di padang mahsyar mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama orang lain dipanggil oleh Rasulullah, nama kita tak dipanggil oleh Rasulullah. Bayangkan saat tersebut, macam mana kita nak buat agar nama kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada tak kita bayangkan satu suasana waktu mana kita bergerak sampai di titian sirat, macam mana kita nak lepas titian sirat sampailah kita boleh lepas ke dalam syurga Allah, bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemari Rasulullah, mengucup dahi Rasulullah, boleh letak kepala kita di atas ribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, ini satu perjalanan yang kita akan lalui. Tapi alim ulama cerita, alam yang disebut dengan alam barzakh yang kita akan sampai sekejap lagi, bila akan berlaku saat yang disebut dengan barzakh ini? Ulama-ulama menjawab, waktu mana hijab mata kita mula diselak oleh para malaikat Allah. Ingat betul-betul ya. Kalau ditanya bila barzakhnya akan berlaku, sekejap je lagi. Bila hijab mata kita mula diselak. Bila hijab mata kita diselak saja, mula kita melalui perjalanan barzakh. Mula kita hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Sekarang hijab mata tak dibuka lagi oleh malaikat Allah. Kita nampak yang zahir dah. Nampak yang zahir saja. Kita tak nampak lagi malaikat Allah. Bila start daripada mula selak saja, hijab mata kita ni mula nampak malaikat berduyun-duyun turun. Mula datang berdiri di hadapan muka kita. Mula dia sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebutnya wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Tuan-tuan, jangan ada seorang pun yang sebut kalimah ini. Kalimah yang kebanyakan mulut-mulut orang kita sebut. Mulut-mulut di kalangan orang yang saya akan sebut, golongan yang akan sebut dalam kubur kejap lagi. Orang yang apa dia? Dia sebut kalimah ni orang Islam ni. Dia bukan orang kafir, tapi orang Islam. Tapi dia tak bersiap untuk nak menghadap depan Allah. Dia sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, kalaulah ditangguh kematian saya sekejap. Boleh tak malaikat? Bagi tahu pada Allah sekejap je malaikat. Saya jangan bagi mati lagi malaikat. Kenapa? Fa as-saddaqa. Saya nak bagi segala benda yang saya ada sekarang ni. Harta-harta yang saya cari sekarang ni, semua saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa seseorang bila sampai ajal di kalangan mereka. Wallahu khabiran bima ta'malun. Allah tahu
fi'il perangai apa yang kamu akan ulang jika ditangguh kematian dalam hidup kamu. Inilah masa yang pertama untuk sesiapa yang nak masuki alam yang disebut dengan alam barzakh. Bila sebut saja begitu, malaikat mula datang terus. Malaikat mula masuk dalam tubuh badan seseorang. Semua di kalangan kita ni, sambil masuk, malaikat akan umum terus. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Dipanggil masa sakarat. Siapa-siapa yang kena masa sakarat, Rasulullah kata, inna sakaratun azim. Rasulullah sebut, siapa yang kena masa sakarat, masa tersebut masa yang menggemparkan dalam hidup kamu. Mengejutkan diri kamu. Kena je sakarat, maknanya dia tak boleh nak sebut lagi saya nak hidup balik atas dunia. Kena sakarat, malaikat mula masuk. Saya tak bercadang nak cerita yang ni. Kerana saya nak, yang besar saya nak cerita tentang alam barzakh. Bila masuk saja, malaikat dalam tubuh badan mula tarik daripada hujung kaki. Tarik di hujung kaki, masing-masing untuk naik. Bila tarik saja, sakit seluruh tubuh badan. Tak ada tempat yang tak rasa sakit. Di telinga kita rasa sakit. Di bulu mata kita rasa sakit. Di rambut kita rasa sakit. Sakit, Imam Ghazali sebut, sampai mulut tak boleh nak sebut sakit. Sakit, sampai peringkat hanya boleh mendengar dengusan. Sakit. Bila tanya Rasulullah, bagaimana sakit sakarat ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan tengkuk kamu dicincang dengan 300 libasan mata pedang. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana sakit sakarat ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, direntak turun ke bawah. Hanya Rasulullah, bagaimana sakitnya ya Rasulullah? Bagaikan ada satu lengan yang besar merodok dalam mulut kamu, kemudian lengan tersebut penuh dengan duri-duri yang tajam, dirodok sampai di perut kamu, direntak naik sampai ke atas. Tanya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Waktu mana dia melahirkan zuriat, meneran nak keluar zuriat, sakit Allah saja yang tahu. Sampai berpeluh dahi dia, sampai menggeletar tu badan dia. Rasulullah kata, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Sakit Allah saja yang tahu. Sampai Imam Ghazali sebut, sakit sampai hitam mata menjadi putih. Sakit sampai peringkat hanya dengar dengusan. Imam Ghazali sebut, sakit, cuba bayangkan Rasulullah sakit waktu mana kena sakarat, sampai peringkat tangan Rasulullah yang sedang dalam keadaan qiyam tu terbuka. Tangan Rasulullah. Kemudian tergerak-gerak tangan Rasulullah. Cari sesuatu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia sebut, aku tengok tangan Rasulullah bergerak cari sesuatu, aku ambil bekas air. Aku letak tangan dekat bekas air itu dekat dengan tapak tangan Rasulullah. Rasulullah celup tangan Rasulullah dalam bekas tersebut. Rasulullah angkat tangan Rasulullah. Rasulullah sapu muka Rasulullah. Rasulullah sebut, la ilaha illa anta, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Ya Allah, bantulah aku di saat mana aku melalui sakaratul maut ini ya Allah. Doa Rasulullah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebut, bila aku tengok Rasulullah kena sakarat, aku tak bayangkan aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.